antiderivative lah. Okay, dia adalah reverse process of differentiation. Kenapa kita kata reverse process of differentiation? Sebab apa? Kenapa? Contohnya kalau madam ada, let's say madam nak differentiate dx x square contohnya kan. Kalau madam differentiate, madam akan dapat apa? Kalau madam differentiate, madam akan dapat apa? 2x. Okay, so ini proses kita adalah differentiation. So bila differentiate kita akan dapat 2x. Okay, tapi bila kita integrate dia sebenarnya daripada mana? Daripada 2x ni kan, betul? Daripada 2x ni kita akan dapat balik function x square tu, betul ke tak betul? Betul tak? Betul. Bila kamu integrate 2x dapat apa? Integrate 2x. Correct. Integrate 2x kita dapat apa? Dapat apa? 2x2 per 2. Okay. 2x2 per 2, 2x square over 2 plus c. Dia kena plus c. Okay, so kamu akan dapat balik x square ni kan. Kita akan dapat balik x square ni lah, benda yang sama. Cuma kita kena letak plus c. Kenapa? Sebab apa kena letak plus c? Kenapa kamu kena letak plus c? Merujuk pada constant. Constant kita madam. tahu kan biasa kalau kita differentiate, contohnya y equal to x square plus 3x minus 2 contohnya. Bila kamu differentiate cari y prime, you will get 3x plus 3 plus 3, this one adalah 0 kan, betul? Betul tak? 0 Betul madam. plus 0. Okay, so even kalau kamu nak integrate balik mesti kamu kena letak c sebab kita tak tahu function yang asal tu ada c ke tak ada constant ke tak ada. That's why every time you integrate mesti kena letak c. Tak kisahlah apa-apa function pun mesti letak c. Kalau tak letak c tu sebenarnya dikira salah lah. Okay, boleh c tu kita panggil dia arbitrary constant. Okay. Alright, so yang ini tak ada apa, kamu dah tahu. Alright, so apa yang madam nak satu lagi perkara integration ni dia ada dua. Okay, satu kita ada apa? Indefinite integral. Satu lagi, apa lagi satu? Apa lagi satu jenis integral yang kita ada? Definite integral. Apa beza these two integral? Ada atas bawah. Yang mana satu ada atas bawah, mana satu tak ada? Definite ada. Definite kita ada apa? Atas bawah tu apa benda nama dia? Nama level dia apa? Limit. Lower, lower limit. upper limit. Okay, so kalau indefinite kita hanya ada cacing. Okay, function kita fx lah. Biasanya kita guna fx lah. Kita akan integrate your function. Integrate with respect to x. Okay, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat fx plus c. Fx ni maksudnya function after kamu integrate lah ataupun antiderivative. Okay, so kalau indefinite integral, kamu integrate kena letak plus c. Tapi kalau definite integral, kita ada over pada lower and upper limit kan macam ni. Okay, so A kita adalah lower limit, B is apa? Upper limit. Okay, Upper limit madam. B, and then when you integrate, after you integrate kamu kena apa? Kena buat apa lepas integrate? You need to substitute nilai lower and upper limit lah. So kita akan ganti upper limit, okay, minus dengan
lower limit punya value lah. Okay, you need to substitute this value ke dalam function yang kamu dapat tu lah bila kamu dah integrate, substitute masukkan value. Dia tak ada bagi contoh ke untuk definite integral ni kan? Ada bagi contoh tak? Macam tak ada. Saya rasa tak ada dalam video ke ada? Tak ada madam. Tak ada kan? Okay, so tak penting tengok contoh. Alright, so maksudnya dekat sini, definite integral, every time kamu integrate, kamu akan dapat satu nilai ataupun satu value. Kita akan dapat a value, a number. Okay, a number lah. Okay, tapi kalau indefinite integral, kamu akan dapat function lah function of x lah. Yang ni function lah. Okay, this is a function. Tapi kalau definite, kita akan dapat satu nilai. Okay, so since kamu dah buat kan, kita dah tengok, kita terus bagi contoh je lah senang kan. Okay, let's say kalau madam ada, okay, example. Okay, mana dah? Okay, sebelum tu, sebelum madam pergi kepada example, madam nak bagi tahu kamu berkenaan dengan properties dulu. Okay, properties kejap. Properties of integral, kita ada beberapa properties lah Ni sepatutnya kamu dah tahu juga Properties of definite integral. Sebenarnya property ni sama je indefinite dan juga. Ya? Ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Siapa nak masuk? Okay, so mana bunyi. Okay, dah boleh masuk kan? Okay, so kita ada properties. Yang pertama, kalau madam ada fx. Okay, lower and upper limit adalah nilai yang sama. So kita akan dapat 0. Ini kamu tahu kan? Hopefully kamu ingat lagi lah. Okay, so kalau lower and upper limit nilai dia sama. So maksudnya bila kamu gantikan nilai tu masukkan, kamu akan dapat 0. Tahu ke tak tahu ni? Tahu kan? Okay, so kalau AB fx, dia sebenarnya sama dengan negatif B tu A punya function lah, dia sama. Okay, yang ni tak ada apa, just sebagai kamu punya general knowledge. So if we have AB, we have C. C adalah constant, so you can bring this constant out. So kita akan boleh tulis dia dalam bentuk macam ni lah, AB fx. Okay, and then yang keempat, boleh nampak tak screen ni? Boleh madam, boleh. Madam kena kecil ni sebab ada yang nak masuk lah, nak itulah. Okay, lagi kalau madam ada AB fx equal to, kita ada okay, sorry, duit lah. Mana tadi? Plus. Sorry kalau kita ada dua function. Plus kat sini, plus AB gx dx. Sorry mana lupa nak letak dx ni. Sebenarnya every time kamu nak integrate kena letak dx ni. Okay. Alright, so kalau kita ada two function, okay macam ni, sebenarnya kita boleh satukan dia teruslah, boleh integrate sekali. Okay, fx plus gx dx. Ini kamu dah tahu kan? Okay, so yang kelima adalah AB fx dx equal to AC plus CB fx dx. Okay, so all these properties kamu sepatutnya tahulah dia punya properties dia. Sebenarnya secara tak sedar kamu menggunakanlah all the properties. Okay,
Cuma properties yang kamu guna tu kamu tak perasan lah ini properties apa semua. Okey, boleh faham tak ni? Boleh tak yang ni? Boleh kan? Boleh. Okey, so Boleh, madam. kita pergi pada contoh terus untuk definite integral. Okay, example number 1. Okay, let's say kita ada 3x square plus 7x dx. Okay, so yang ini macam mana kamu nak integrate ni? Yang ini adalah algebraic function, maksudnya tak ada apa-apa yang pelik-pelik lah. Yang ni kamu just direct integrate saja, tak ada masalah kak. Okay, integrate dapat apa ni? Bila integrate untuk first function kita dapat apa? Integrate 3x square dapat apa? X. Dapat apa? X cube. X X cube. cube. Yes, 3x cube over 3. yes. Kamu jangan tertukar dengan differentiation kadang-kadang kamu tertukar. Okay, so power kalau integrate dia akan tambah 1 and then bahagi dengan new power kan. Alright, kemudian plus this one 7x square. Okay, kamu akan dapat 7x square over 2. yes. Plus C ke? Tak payah letak plus C. Kenapa? Sebabnya kita ada lower and upper limit. So tak perlu letak plus C. Nak letak pun boleh. Tak salah pun sebenarnya. Okay, tapi kebiasaannya kita tak letak lah. So 1 plus 3 1 plus 3 pada lower and upper limit. This is 1 ni adalah lower limit ataupun lower bound. 3 ni adalah upper boundary atau upper bound. So kita just letak dekat sini lah kan. Ingat lagi tak yang ni? Ingat lagi tak? Kamu belajar dulu kat sekolah, mana rasa kamu dah tahu kan? Alright, so apa nak buat ni? Takkan nak tengok termenung je apa nak buat ni? Ganti nilai tu. Apa nak buat? Ganti nilai X. Yes, you substitute nilai lower bound dulu, nilai lower bound, upper bound 3 ni masukkan ke dalam X ni kan. Yang ni sebenarnya kamu nak simplify terus pun boleh tak ada masalah. Kalau biasanya kita simplify dulu, lepas tu substitute lah, lagi senang. Okay, so kita just substitute lah nilai 3 ke dalam X. Okay, whenever kamu jumpa X, you substitute nilai 3 ni plus 7 over 2, 3 square. And then minus. Okay, minus apa? Minus apa? Function yang kamu dah substitute nilai 1 ni kan, betul tak? Okay, so 1, 3, tak buat pun tak apa. 1 kuasa 3, kamu tahulah 1 plus 7 over 2. Bolehlah tulis macam ni. Okay, and then you kira lah, evaluate lah. Okay, dapat apa? Nak tengok dapat apa jawapan ni. Tekan calculator. What is your answer? RM54 madam. Berapa? Yes, 54. Okay, betul. So semua dapat 54. Okay, sangat senang lah yang ni, tak ada masalah sebab simple function. Okay, tak ada masalah. Okay, let's look at another example. Example yang kedua, kalau madam ada okay, 0 to 1, kita ada x 5/2. Okay, 5 over 2 x cube plus x square minus 7 dx. Okay, so kalau macam ni, macam mana kamu nak integrate? Adakah kamu terus integrate ataupun kamu kena buat sesuatu dulu? Apa kamu nak buat? Apa nak buat? Ni, macam mana nak buat ni? Timbang. Apa? Tu
apa? Power tu tambah. Power tambah. Ya, maksudnya kita kena expand lah kan, betul? Kita akan expand Betul. ni darab masuk dulu. Expand, ini darab ni, yang ni darab ni. And then, ini darab ni. Boleh tak expand kira dapat apa? Ni before kita integrate kita tak integrate lagi. Kita expand je dulu. Okay, 0, 1. Okay, 5/2 tambah 3 dapat apa? Kamu kena ingat ya, remember the properties of indices di mana if you have a m dot, darab lah, dot ni darab a power of n, you will get a m plus n. So kena ingatlah yang ini, okay? Ataupun if you have am over an is equal to am minus n. Okay, so cuba expand dulu dia punya apa nama? Dapat apa? Dia punya function dia, apa function yang baru? 5/2 tambah 3 berapa? X kuasa 11/2. kuasa berapa? 11/2. 11/2. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu, okay, yang ini pula next term we have positive X power of 9/2. 9 over. Yang lain kira ke tak kira ke termenung tengok je tunggu jawapan. Minus, okay, yang ini minus 7 X power of 5/2. yes, 5/2. Bila? Bukan darab. Darab? Mana darab? Darab apa tu? Dia dalam kurungan. Betul. Dalam kurungan? Dua kurungan mana? Apa maksud kamu darab tu? Maksud kamu apa? Ada. Betul. Tak, kamu jangan confuse je. Yang ini bila kamu buka, dia akan dapat X 5/2 darab X kuasa 3 plus X 5/2 dot X kuasa 2. Macam tu. Jangan tersalah dengan X 5/2 macam ni yang ini tak sama dengan yang ini. Saya Yang ni- tukar. yang ni properties dia adalah AM kuasa N. Baru kita akan dapat AMN. So kena ingat ni. Always remember the properties. Yang ini kamu belajar daripada sekolah lagi this one. Tak belajar sekolah, tak ingat algebra minggu lepas dah. Tahun lepas ke kamu ada belajar. Okay, boleh? Boleh. Alright, okay, and then after you dah simplify semua, baru kamu integrate. Baru boleh integrate. Okay, so integrate dapat apa ni? 11/2 tambah 1, kira dapat apa? Boleh kira tak jawapan dia? Mana nak tulis ni? Jawapan dia, madam bagi jawapan kat sini sama dengan negatif 6643. Okey, cuba kira dapat apa. Pagi-pagi ni, I kena exercise sikit. Barulah ceria. Random pun nak kena kira juga ni. Dah dapat dah? 9. Belum?
Boleh tu. Dapat tak this value negative 1.6643? Dapat tak? Dapat, madam. Dapat. Yang lain dapat tak? Yang lain diam je. Belum. Belum. Kira dulu. Siapa yang dah dapat tu buat yang ni pula, number 3. Number 3. Okay, try buat yang ini. Jadi tak silap Madam jawapan ni negatif 10 ni. Betul. Okay, yang lain dah dapat tak yang ini yang lain? Tadi siapa Chan je yang dapat. Yang lain dah dapat belum? Dapat madam, dapat. Dapat. Okay, so Madam soalan macam ni tak ada masalah lah. Mungkin kalau ada silap tu mungkin kamu salah integrate. Okay, yang itu yang common mistake yang kamu biasa buat lah. Okay, yang ini first term kita integrate, kamu akan dapat berapa? X power of 14/2. 14/2. Berapa? 13/2. 13/2. Over 2 over dengan ataupun dia sebenarnya 13/2, tapi sebab dia fraction dia akan bertukar, dia akan jadi berapa? Madam tunjuklah kat kamu, takut kamu ada yang tak nampak. Okay, sorry. X yang ni berapa tadi? 13/2 kan? Betul, madam. Okay, 13. Okay, 13/2 over dengan 13/2. Okay. Lepas tu, and then yang ini X kuasa berapa? Tambah 1. 11/2. Ya, 11/2. Okay. Yang ini 7 X kuasa 7/2. yang over 2. Okay. Ataupun sebenarnya you can simplify di mana kalau yang ini kita ada over dengan fraction, sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 2/13 lah sebab dia terbalik kan. Betul tak? Betul ke tak betul? 1/13/2 sama dengan 2/13 lah. Okay, yang ini pun sama lah yang ini. Ini X kuasa 13/2. Yang ini 2/11. 11/2. Yang ini kita akan dapat berapa? 2 kan? Betul? Kalau kamu simplify dapat 2. Betul tak? Betul, madam. 7/2 10. And then baru kamu gantikan lah. Okay, gantikan 1. Lepas tu minus. Okay, yang ini kamu kena gantikan nilai 1 tu. Minus letak bracket. Yang ini tak ada masalah sebab kosong. Kamu akan dapat minus 0 lah. Okay. So lepas tu baru selesaikan lah dapat apa. Okay, dapat nilai dia macam Madam bagi tadi tu lah. Okay, boleh tak ada masalah Any problem? Any problem? Tak ada. Okay, cuba buat yang ini. Yang ni. Okay, before that sebelum ada lupa yang cakap kat kamu, every time kamu integrate dapat decimal ataupun sekiranya kamu dapat nombor perpuluhan, make sure kamu round off kepada 4 decimal places. Okay, 4 decimal places. Okay, boleh tak? Okay, kalau jawapan kamu boleh tulis dalam bentuk fraction, tulis dalam bentuk fraction lebih baik lah. Okay. Okay, cuba buat yang ini.
Madam, Ya? jawapan untuk soalan ni negatif 10 lah. Negatif 10. Okay, madam. Kalau tak silap Madam jawapan dia negatif 10. Madam nak kena check balik. Takut salah. Kenapa? Kamu kira dapat lain? Kan? Dah dapat 16. Negatif 16. Negatif 16. Okay. Wait. Madam check balik. Negatif 1. Okay, sekejap Madam kena double check balik kadang-kadang. Takut Madam salah ni. Salah ambil jawapan. Yang lain dah dapat tak jawapannya? Siapa yang dah berjaya buat? Jawapannya negatif 16. Ini salah ni jawapannya. Bukan negatif 10, negatif 16. Okay, this is negative 16. Okay, jawapannya negative 16. Macam buat betul lah negative 16. Try lagi lah siapa yang ni. Number 4. 0 pi over 8 secant square 2 theta d theta. Okay, sekejap Untuk question number 4, yang ini melibatkan trigo function. Okay, bila trigo function, if you want to evaluate the trigo function, make sure your calculator in mode radian. Mode radian. Okay, lagi-lagi dia bagi kat kamu ni, upper bound kita adalah pi over 8 kan. Pi over 8 ni unit dia adalah radian. That's why kamu kena tukar mode radian. Kalau kamu tak nak tukar kepada mode radian, nak pakai kalkulator kamu tu mode degree, kamu kena convert this pi over 8 kepada unit degree. Faham tak ni maksud Madam? Faham tak? Every time you want to evaluate trigo function, make sure your calculator in mode radian, especially kalau dia bagi nilai dalam unit radian. Unless kamu nak tukarkan pi over 8 ni kepada unit degree. Tak ada masalah pun, boleh je. Okay. So boleh cuba yang ini jawapan yang Madam ada kat sini adalah 1/2. You can try, okay? Try dulu buat, yang lain dulu buat.
Dah dapat tak yang ini? Yang ni tadi dah kan, sepatutnya ni dah dapat dah. Yang ini simple je, integrate secant square dapat apa? Sebelum ni Madam suruh kamu print formula untuk differentiation. Integration kamu print sekali tak? Biasanya formula of integration and differentiation ni dia sekali. Kamu ada print tak? Ada madam. Senang untuk kamu refer unless kamu dah ingat, tak ada masalah lah. Yang masih integrate secant dapat apa tak ingat, please refer to the formula. Okay, jangan buat-buat ingat lepas tu salah. Okay, so number 3 semua dah dapat. Nak tengok jalan madam. Jalan Ya? kiri. Nak tengok jalan kiri. Dalam kira, tunjuk. Aduh, okay macam ni. Bila kamu jumpa bentuk macam ni, macam mana kamu nak integrate? Expand. Yes. Yang ini sekiranya kamu boleh expand, kamu expand. Tak ada masalah. Macam kamu differentiate juga. You can use product rule. Tetapi kalau nak senang tak nak guna product rule, boleh expand dulu. Sama macam yang ini Yang ini kamu boleh expand, tak ada masalah. So expand je lah dulu, expand. Okay, so kita expand negative 1. So x darab dengan x kuasa 1 darab dengan x square, you will get x cube. Okay, minus 3x Plus 3x square. plus 3x square minus 9 dx. Okay. Lepas tu integrate dulu macam biasa, tak ada masalah. So ni integrate, you will get x4 over 4 yang ini. Second term. Square over 2. Yes, x square over 2, this one. 3x cube over q ataupun x cube je lah ni, Madam terus simplify. Okay, and then this one minus 9x. Jangan tertukar. Kadang-kadang bila integrate negative 9 jadi 0. Sebab apa? Sebab kamu tertukar dengan differentiation. So jangan ni lah, jangan salah negative 1. And then substitute je lah, masuk 1/4 tolak 3/2 plus 1 minus 9 minus bracket. Letak bracket supaya, sebab yang ini kita ada expression yang panjang kan dekat sini. Okay, make sure you put bracket. Okay, so masukkanlah negative 1 kuasa 4 1/4 minus 3/2 minus 1 plus 9. Okay, ni Madam dah kira lah sebab ni tak ada masalah pun. Okay, lepas tu kira-kira lah, evaluate dapat jawapan dia. Okay, boleh tak yang ni yang lain ni diam je, Madam tak nampak muka. Boleh. Boleh tak Lubna? Boleh Lubna, mana yang lain kawan kamu ni tak datang? Okay, so yang ni tak ada masalah. Okay, untuk question 4, any problem? Question 4. Question 4, dapat tak jawapan ke salah juga jawapan ni? Tak dapat medium. Tak dapat. Yang lain dapat tak? Baru nak buat. Baru nak buat. Aduh lah. Yang lain siapa yang dah dapat? Ada tak yang dah dapat jawapan dia? Dapat madam. Dapat? Macam dapat? Dapat. Dapat 1/2, betul jawapan dia 1/2? Yang lain tak dapat tu kenapa? Okay, integrate secant dapat apa? Integrate secant. Integrate secant square. Cos. Okay, Mel nak tanya. Differentiate apa dapat secant square? Kamu differentiate Tangent. function apa? Tangent kan? Oh, maaf. Jadinya integrate secant square dapat apa? Tangent.
Yeah, mereka dia antiderivatif. Kamu ni dah lupa lah tu. Aduh lah, itulah Meda suruh print. Formula kamu tak nak print. Tak payah nak check. Betul tak jawapan dah ada tak ni? Tak ingat Meda ambil kat mana ke? Soalan ni pun Meda tak tahu Meda ambil kat mana. Okey tak. Okey. Integrate secant square, kamu akan dapat tangent. So tulis je lah balik solution. Okay, solution. Okay, so equal to integrate secant square, you will get tangent 2 theta over 2. Betul tak tangent 2 theta over 2? Betul ke Betul, tak? madam. Kalau tak silap Madam, dalam video yang Madam bagi formula contohnya sin AX plus B kan. Madam bagi formula macam ni kan. Betul tak? Sin AX plus B okay, is equal to integrate sin dapat apa? Negative cos. Yes, negative cos AX plus B over A. Mana datang A ni? A ni adalah coefficient of X kamu yang ini. Okay, sebab apa? Tak semestinya function yang dia bagi integrate cos 3x. Macam ni. Ataupun integrate cos x. Kamu sedia maklum integrate cos x you will get positive sin x kan plus c. Tapi kalau integrate cos x kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Kalau integrate cos x, integrate cos x you will get Sin x. yes, sin x pada cos 3x. Integrate kamu akan dapat sin 3x over 3. 3 plus c. So maksudnya dekat sini kalau kamu compare yang ini dengan function dekat dalam ni, dia sebenarnya 3x plus 0. Okay, 3x plus 0 because b dia adalah 0. Okay, faham tak ni? Your A is 3. Faham tak? Faham. Faham tak? Remember argument dia, all this formula untuk trigo function, okay, argument dia letak function dekat dalam ni mestilah linear function sahaja. Linear function iaitu AX plus B. Okay, apa dia? Linear function sahaja. Faham tak maksud Madam? Faham. Faham tak? Kalau kamu ada integrate sin x square contohnya, boleh ke kamu guna this formula dapat negative cos AX plus B over A? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh integrate sin x square, kamu tak boleh guna all this formula. Dia tak define kepada this formula. Untuk formula trigo yang diberi tu sama ada dalam formula ke dalam note ke, dia hanya tertakluk kepada any function, contohnya secant plus 4 contohnya macam tu. Function dekat dalam ni mestilah trigo padahal linear sahaja. Okay, kalau x square ni macam mana nak integrate, nantilah ada dia punya teknik-teknik yang lain lah sebenarnya. Okay, faham tak? Faham. Faham ke tak? Okay, so ini Madam padam lah Okay, padam. Okay, this one. Okay. Okay, so yang ini differentiate tangent to x. Okay, kalau tak nampak buat bracket lah. 2x plus 2 theta. Okay, variable yang dia guna tak semestinya x, dia boleh guna apa-apa sahaja. Okay, so ini seumpamanya macam 2x lah. Cuma yang ni dia guna theta. 2 theta over 2, okay. Lepas tu pi over 8, 0. Okay, so masukkan je lah. Substitute tangent 2 theta is pi over 8, so kita akan dapat pi over 4 lah. Ini dah simplify, kita akan dapat pi over 4.
pi over 4. Okay, sebelum tu, kalau kamu rasa over 2 ni menyemak ataupun menyibuk, sebenarnya kamu boleh bawa keluar dia. Faham tak maksud Meda? You can bring this constant, bawa keluar dia 1/2. Okay, minus tangent 0 lah. Macam tu. Faham tak ni? Faham ke tak? Faham Faham. tak? Kenapa Madam buat keluar 1/2 ni? Constant. Sebab dia constant je. Dia tak terganggu pun sebenarnya. Kamu boleh je bawa keluar 1/2 sebab yang ni adalah satu function sahaja kan, satu term sahaja over 2. Kita boleh keluarkan 2. Inilah 1/2, bukan 2 1/2. Ataupun kalau kamu tak nak buat keluar pun tak apa, sama je juga. Okay, so kamu akan dapat tangent pi over 4 over 2 minus tangent 0 over 2. Sama je, dua-dua sama, terpulang kepada kamu yang mana kamu prefer. Lepas tu masukkan lah dalam kalkulator. Mana kalkulator? Tekan kalkulator. Mode kalkulator kamu radian ke apa yang tak dapat tu? Tangent pi over. Kenapa kamu tak dapat? Sebab apa? Kenapa? Salah Tangent kira pi madam. over 4. Pi over 4 sama dengan berapa? Kalau kamu tak tahu, convert dia kepada unit degree. Macam mana nak convert darab apa? Macam mana Meda nak convert ni kepada degree? 180. 10 bagi 180 bahagi 4. pi kan? Betul? Cancel 180 bagi 4 sama dengan berapa? 45. Berapa? Berapa? 45. 45. Tangent 45. Okey, tekan calculator. Tangent 45 equal to berapa? Madam, Ya? kenapa bukan pi over 8? Pi over 8? Mana pi over 8? Okay, sorry. 2 theta, sorry. Kan tu theta kan, Madam dah simplify. Oh, boleh? Boleh tak? Boleh madam. Okey dah. Kira lah dapatlah jawapan. Tangent 0 sama dengan berapa? Tangent 0. 0. 0. Tangent 0 is 0. Tangent 45 is 1. So 1 over 2. 1 over 2 is 1 over 2 lah kan jawapan dia. Okay? 1/2 minus 0 is 1/2. Kalau yang ni, kalau kamu guna cara macam ni, you factor out constant 1/2, 1 minus 0. Sama juga dapat 1/2. Sama je. Boleh ke? Boleh tak? Sebab tu Meda cakap, kalau trigo, kalau kamu rasa kamu macam tak suka guna mode radian, convert kepada unit degree. So ni kamu akan dapat 45 degree. So barulah tekan calculator tangent 45. Tapi make sure your mode tu degree lah D. Kamu faham tak Meda cakap ni? Mode degree, mode radian ni kan Meda cakap kamu tak tahu pula. Kan dekat kalkulator kamu tu kan ada macam R kecil ke D kecil ke kan? Betul? Tak kisahlah kalkulator apa pun. Okay, boleh? Boleh. Alright, so yang ni tak ada masalah. Dia dah pukul 9 dah, Meda nak masuk satu topik lagi. Okay, tak apa. Lagi satu contoh. Okay, satu contoh lagi. Yang ini yang kelima. Okay, the integral of e negative 3x minus 2x minus 1 dx. Okay, so from 1 to 2. Okay, cuba kira.
Jawapan dia adalah kat sini. Siapa dah dapat? Siapa dah dapat? Anyone dah dapat? Boleh share jawapan? Jawapan dia adalah siapa dah dapat jawapan? Hello. Hello. Okay. Berapa? Belum. Berapa? Sorry? Belum Belum lagi? Belum dapat? Okay, belum dapat. Jawapan dia negative 1.3705. Ni dalam desimal lah sebab kita ada E kan. Menda harap kamu ingatlah integral E dapat macam mana formula dia. Sepatutnya kena ingat lah. Dah dapat dah. Lama sangat integrate ni ha. Dapat, madam. Dapat? Dapat. Okey, yang lain? Yang lain? Diam je lah. Aduh lah. Tak dapat, madam. Kenapa kamu tak dapat? Kamu tak dapat kenapa? Integrate tak tahu ke ataupun apa? Integrate dapat apa integrate? Integrate dapat apa? E negative 3x. Integrate dapat apa? E power of negative 3x over negative 3. Yes. Salin balik tapi over dengan negative 3 ataupun sebenarnya kita differentiate this negative 3x ni, you will get negative 3. Okay. Minus. Okay, yang ini x kuasa negatif 1.
2ln. So dapat apa? Boleh 2ln. tak integrate guna power rule yang biasa? Boleh ke tak? Boleh kot. Boleh ke tak? Ni X kuasa -1 boleh ke tak kamu integrate macam biasa yang X kuasa 2, X Boleh, kuasa boleh. 3, boleh ke tak? Tak boleh. Tak bisa. Tak boleh. Sebab apa? Power rule yang formula yang kita ada tu adalah di mana kalau X kuasa N dx is equal to xn plus 1 over n plus 1 where n cannot be negative 1. Syarat dia tak boleh negative 1. Kenapa? Sebab dia sebenarnya sama dengan 1 over x. Integrate 1 over x, kamu akan dapat ln x. ln apa? ln apa? ln x, bukan x kuasa 2, ln x sahaja. Okey, tu ln x. Sebab apa? Sebab kalau kamu ingat balik, bila kita differentiate ln, kita akan dapat 1 per x kan. Contohnya kita differentiate d over dx, differentiate ln x, kamu akan dapat 1 per x. Betul? Betul ke tak betul? Betul. So bila kamu integrate benda ni, kamu akan dapat balik ln x sebab dia kan antiderivative, reverse process. So mesti dapat balik 1 kat ln x ni. Kalau madam ada contoh kalau madam ada yang ni 1 per x ataupun 2 per x, yang ni integrate 2 per x. Kalau madam ada integrate 2 over 3x minus 4 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Yang ini dekat video yang kedua, yang basic integral tu kalau tak silap madam. Nah, integrate 2 over 3x minus 4. Dapat apa ni? Integrate. Tak ingatlah tu. Dapat apa? Ismail. Tak ingatlah tu. 2 over 3 ln 3x minus 4. Yeah, betul. 2 over 3 ln 3x minus 4. Sebab kita ada formula. Kalau 1 per x, kita akan dapat ln x plus c. Kalau kita ada 1 per ax plus b, okey, yang ini kalau kita tengok linear function, kamu akan dapat 1 per a ln ax plus b plus c. Kan ada formula ni madam bagi kan, siapa yang tengok tu hopefully ingat lah. Ada yang skip-skip mungkin tak tahu. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh madam. So yang ni madam bukan nak cerita pasal ni yang ini sepatutnya kamu dah tahulah. Okey, so yang ini ni penting. Kalau kuasa negatif 1 dia adalah 2 per x ataupun kamu tukar je lah kalau kamu rasa macam tak nampak 2 per x. 2 per x ni kita tahulah integrate you will get ln x. Okay, so 2, 1. Okay, so lepas tu masukkan je lah. Yang kamu masalah dekat mana sebenarnya madam? Tak pasti kamu masalah kat mana. Kat mana yang kamu masalah? Nak kira, nak evaluate tu ke? Yang tak dapat tadi tu kenapa? Madam nak tahu juga masalah kamu kat mana. Madam cakap seorang-seorang ke? Hello, siapa di sana? Ada. Yang tak tahu, yang tak dapat tu kenapa? Salah buat cara. ln 1. Okey, kalau kamu rasa ni, kira dulu yang kat sini evaluate dapat apa. Lepas tu minus dengan kamu kira dekat dalam ni. Tapi bila mesti kamu akan bundalkan. Tapi make sure 4DP. Lebih banyak lagi baiklah, tapi biasa standard kita ambil 4 decimal places supaya jawapan kamu nanti tak berlari-lari jauh sangat.
Tak susah madam nak kejar. Kan? Kalau yang ini buat 2 titik perpuluhan, yang ni buat 1 contohnya. So nanti jawapan kamu memang akan ada error. Okay, dia akan berlainan sikit lah. Okay, kalau setakat plus minus 0.5 tu madam terima lagi. Ni kalau dah banyak sangat nilai dia jadi tak tepat lah. Okay, dia jadi not accurate. Okay, boleh faham tak ni? Faham madam. Okay, so make sure kalau kamu nak, madam lagi senang kalau guna calculator, madam terus kira terus. Yang ni buat bracket yang ini minus, bracket yang ini terus kira, tak ada buat satu-satu. Tapi kalau kamu rasa panjang sangat nak masukkan dalam calculator, evaluate satu-satu, masukkan yang dulu, kira yang ini, lepas tu baru kira this part. Kira satu-satu. Okay. Baru tekan, baru tulis jawapan je. Kamu nak tekan E, tahu kan dekat mana kat calculator kamu tu ada E kan? Betul tak? Ada E. Ada guna? madam. Tahu kan nak guna? Nak cari nilai E negatif berapa tu, tahu ke tak tahu? Ada yang tak tahu madam. Ada yang tak tahu? Diorang bertanya tadi kat chat box. Oh, ada yang tanya ke? Aduh lah, kenapa kamu tak tahu? Kalau E macam mana nak kira? Perlu guna calculator je lah. Kat calculator kamu, Mira tak ada kat calculator yang version lama tau. Yang version, kalau calculator mana tu. Dekat calculator kamu, siapa guna yang previous version daripada sini? Yang satu lagi, yang ni 570 ES Plus yang sebelum ni. Ada kan? Siapa yang nak tunjuk kat madam nak ni, nak bagi tahu? Haris. Haris. Haris? Ya, madam. Okey. Kamu guna calculator macam mana? Macam madam ke yang satu lagi yang colour grey tu? Saya guna yang hitam putih. Tak. Saya boleh kira kalau pakai calculator. Kalau macam tu, kalau tak ada calculator memang tak boleh kira ke? Kalau tak ada calculator, contohnya, kalau macam gini, kalau expressionnya panjang-panjang ni memang tak boleh kira lah, unless kalau final answer kamu E over 2 je, contohnya macam tu. So biar je lah jawapan kamu macam ni. Faham tak? Faham ke tak? Contoh kan kamu kira-kira, okay, yang ini je jawapan akhir kamu, yang ini. So kalau kamu tak nak evaluate pun tak apa, tapi yang ini kita kena evaluate. Evaluate the integral, maksudnya kita kena dapat satu nilai. Tak maulah macam gini kan. Kalau lah dia suruh evaluate, kamu tinggal macam gini je, 2 tambah 3. Terima ke? Agak-agak. Kamu nak buat macam gini ke kamu nak tulis 5 macam gini? Mana satu? Biasanya dalam kamu buat apa-apa je lah, tak kisahlah kamu belajar apa-apa ke. Adakah kamu tinggal macam gini, 2 tambah 3, biar je macam gini, ataupun kamu tulis 5 macam ni? Mana satu? Biasa kamu buat 5 kan? Sama juga kalau madam ada 0 tambah 2, adakah madam akan tinggal macam ni je? Tak kan? Ni bukan kata salah, tak selesai lagi. Macam tu. Kan? Faham ke tak? Ibaratnya macam kamu dah siap makan dah ni, dah kenyang. Lepas tu, adakah kamu tak basuh tangan? Kamu biar je tangan kamu kering macam tu. Tak kan? Dah selesai makan, basuh tangan apa semua. Kalau makan dengan sudu pun sama juga. Kan? Okay, so macam tu lah cerita dia. Okay. So yang ini bila melibatkan E, LN ni kena hati-hati sikit lah sebab apa nama, kadang-kadang student salah kira lah, apalah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Alright, so yang ini untuk definite integral lah. Ni semua contoh madam bagi definite integral sebab konsep dia sama je kan. Kalau kamu, kalau soalan tak ada lower and upper bound, step kamu hanya perlu tambah C je lah. Okay, simplify and put C. Tetapi kalau ada lower and upper bound macam ni, you need to evaluate and final answer dia mesti dapat satu nilai. Macam ni lah, satu nilai,
kalau kamu final answer kamu dalam bentuk function, maksudnya function of x ke function of apa-apa ke, maka salahlah dia sebab kena ingat definite integral, your final answer mestilah satu number. Okay, tak kisahlah decimal ke apa-apa ke, tak kisah. Okay, boleh tak? Boleh kan? Boleh madam. Okay, so setakat ni ada nak tanya berkenaan dengan basic integral. Basic integral tu maksud madam integrate with a trigo, exponent. Yang itu kamu tak boleh kena tahulah formula dia, mesti tahu. Kalau tak ingat tengoklah formula, jangan main agak-agak je. Bila main agak-agak tu lah yang salah. Okey, boleh ke tak boleh? Boleh madam. Okey, kalau boleh madam nak pergi masuk lagi satu topik. Topik baru iaitu teknik of integration. Teknik of integration. Kita ada beberapa teknik of integration yang kamu akan belajar. Sebenarnya banyak lagi, tetapi beberapa teknik saja yang kamu akan cover, iaitu yang pertama adalah integration by substitution. Mereka tak pasti dekat sekolah kamu ada belajar tak? Kamu ada belajar ke tak all this technique? Saya rasa macam tak ada. Integration by part. Okay, integration by part. Ataupun kat sini IBP. Okay, yang ini biasanya kita panggil dia U substitution lah. Okay, lepas tu yang ketiga adalah integration by tabular method. And the last one is integration by partial fraction. Partial fraction ni kamu dah pernah jumpa kan? Time belajar algebra dulu, Mela harap kamu masih ingat lah. Okay, so pernah belajar tak all these techniques ke tak ada belajar? Madam pun tak pasti. Mela rasa macam tak ada. Ada tak pernah dengar integration by substitution? By part ni mungkin tak ada lah substitution ni. Ada. Ada ke tak? Ada. Tak ada. Okay, tak ada. Tak apalah. So maksudnya this is new topic yang kamu perlu tahulah. Sebenarnya ada lagi banyak integration by trigo function. Okay, banyak lagi teknik dia. Cuma yang ini je yang kita akan cover dalam syllabus kamu. So kita akan tengok all these teknik sangat penting ya. Sebabnya tak semestinya kita hanya akan integrate simple function. Contoh simple function, kita integrate x square, x minus 1 dx. Okay, macam ni. Before you integrate, kamu boleh expand dulu kan? Expand. Betul tak? Okay. Tapi macam mana kalau madam ada x square, lepas tu madam ada x cube minus 1 kuasa 42 contohnya. Boleh ke madam expand masuk dalam ni? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Boleh tak madam darabkan x square ke dalam x cube ni, ke dalam this function? Tak boleh. Tak boleh sebab dia duduk dalam penjara and then dia ada kuasa dekat luar ni. Kuasa 42. Pula tu takkan kamu nak expand 42 kali, tak boleh. So mesti ada teknik yang kita akan gunakan untuk solve this integral. Okay. So apakah tekniknya? Ni yang kita nak tengok lah. Okay, so first teknik yang madam nak tunjuk dekat kamu adalah integration by substitution. Okay, integration first teknik yang pertama adalah U substitution lah, ataupun integration by substitution. Okay, masa bila kita nak guna U substitution ataupun masa bila kita nak guna this teknik integration by substitution? Bila nak guna ataupun kenapa kita nak guna this teknik? Any idea? Kalau kamu tengok yang ini function dia complicated sikit kan? Lebih susah daripada yang ini, betul?
Betul tak? Betul. Yang ini tak ada masalah. You can easily expand and simplify and then you integrate. Tapi yang ini functionnya lebih kompleks. Lebih susah. Okay, so the idea behind this integration via substitution ataupun use substitution ni adalah to replace, kita nak replace a complicated, ditulis kat sini, complicated integral into a simpler integral. Okey, maksudnya kenapa kita nak guna this substitution bila kita berhadapan dengan ataupun kita ada soalan yang melibatkan this kind of function yang sangat kompleks, yang kamu sendiri pun macam mana nak integrate kan? Boleh ke integrate macam ni? Ni jadi x cube over 3, yang ini integrate jadi x cube over x 4 over 4 minus x kuasa 43 over 43. Boleh ke? Boleh tak madam buat macam ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh ya. Yang ini adalah sesat. Apa dia? Sesat. Yes. Okay. So tak boleh kamu suka-suka hati je buat ajaran sendiri. Tak boleh. So kita akan guna use substitution. Okay. So ini madam kita tengok kat bawah ni lah. Okay. Contohnya macam mana contoh yang kompleks integral ni. Okay. Mana pula madam punya ni. Okay. So example kalau madam ada ni example 1. Example okay find the evaluate, okay, contohlah evaluate the following integral. Okay, so yang pertama contoh kalau madam ada, okay let's say madam ada 3x square. Tak ada lagi senang. Saya macam tu sikit je. Ini simple lagi. Okay, macam ni madam bagi yang simple dulu, barulah kita tengok ini. Okay, macam ni. Let's say kalau madam ada 1 tambah 3x kuasa 3x square kuasa 5 contohnya. Okay, kuasa 5. Okay, so macam mana madam nak integrate this function? Boleh ke madam? Boleh je kalau kamu rajin nak expand kuasa 5 ni, boleh sangat. Tapi mengambil masa lah kan. So, apa kita nak buat? Kita akan solve menggunakan U. Kita akan gunakan U substitution. So, macam mana nak guna U substitution ni? Mana function kita nak let U tu? Okay, so solution dia yang pertama. Okay, kita tengok function yang mana satu ataupun kita panggil which one is the inner function? Inner function kita yang mana? 1 plus 3x. Yang ini kan? Yang ini betul? This one. Okay, this is your inner function. Okay, so yang ini, inner function ni yang kita akan let sebagai U. Let U equal to, ni sorry, mana lupa letak di X. Okay, 1 plus 3x square. Okay. Madam tak payah letak X square dululah. Madam letak X dulu. Takut ada yang tak nampak nanti kan tak jelas. Okay, kita bagi contoh macam ni yang simple dulu. Okay. So U 1 plus 3x. So this is your U. Okay. So lepas tu nak buat apa? After you let the inner function, yang ini inner function inner function sebagai U, and then kita akan differentiate this U terhadap X. Okay, kita akan buat apa? Differentiate U, kita akan dapat du apa? dx. Du over dx ataupun tak apalah, yang tunjuk macam ni dulu. Okay,
1 differentiate 1 dapat apa? 0 kan? Betul? Differentiate 1 dapat 0 and then you differentiate 3x kita akan dapat 3. Betul? Betul ke tak betul? Ya. Kemudian kamu boleh, dia banyak cara sama ada kamu tinggalkan dx seorang-seorang. Okay, maksudnya kita cari dx, madam nak dx sebagai subjek. So kalau madam nak dx sebagai subjek, apa madam perlu buat adalah madam akan pindahkan yang ni to the right hand side and then bring this 3 to the left hand side, betul? So madam akan dapat du over 3. Betul tak? Du over 3. Okay. Alright. So this is satu cara salah satu cara. Madam tunjuk yang ini dulu. Okay. So dah jadikan dx sebagai subjek and then baru kamu substitute u and this function ke dalam function yang asal. Okay, maksudnya macam ni. Okay, so kita gantikan. Okay, so sekarang ini u kita adalah yang ini 1 plus 3x. So apa yang kita nak buat adalah kita akan replace 1 plus 3x sebagai u. Betul? Betul tak? Okay, so this is u kuasa 5. Okay, tulis je lah balik. And then dx kita tadi kita dapat berapa? dy over Kita adalah du over 3. Okay, so du over 3 ataupun sebenarnya, tak apalah madam tulis lah kat sini dulu. Okay, tak apa. Takut nanti kan kamu pening tiba-tiba madam letak kat luar. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, all the function sekarang ni dalam term u, betul tak? Betul tak? Dah tak ada x lagi kan? Semua dekat sini in term of u. Okay, no more x. Okay, so apa nak buat? And yang ini kita ada constant, so you can bring this constant out. Okay, out of the integral. 1/3 u kuasa 5 du. Ataupun sebenarnya boleh je kamu nak tulis macam ni pun boleh. u5 kuasa 3 du pun boleh. Dua-dua madam terima. Okay, dua-dua betul. Okay, setakat ni ada nak tanya tak sebelum kita proceed? Tak ada. Okay, so ingat biasanya kita akan let the innermost function. Maksudnya function yang berada dalam penjara. Okay. Okay, yang ini yang akan jadi kamu punya u. Abaikan the power kat luar tu. Tak payah sibuk-sibuk nak ambil kuasa, ambil function kat dalam je. And then you differentiate. Okay, lepas tu jadikan dx seorang-seorang pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kamu replace. Gantikan u ni. Okay, this function dengan u. Lepas tu dx ni kena gantikan juga dengan du over 3 sebab kita nak semua in term of u. Alright. Okay, bila dah semua in term of u, no more term x, baru kamu integrate. Sekarang ni kalau kamu compare this function dengan yang ini nampak lebih simple, betul? Betul tak? Ini ibaratnya macam kita ada x kuasa 5 lah. Macam tu. Nampak tak permainan dia tu? Nampak ke tak? Nampak ke tak nampak? Nampak madam. Okay, nampak kan? Okay. Alright, so okay, after kamu dah simplify semua ni, baru kita integrate. Integrate macam biasalah, integrate u kuasa 5 dapat apa? U power of 6. Okay, tak kisahlah di u ke, kamu nak guna p ke q ke, suka hati kamu lah. Tak kisah, tapi biasa kita guna u lah. Okay, so konsep dia masih sama walaupun variable-nya berbeza. Okay, jangan tiba-tiba pening. Madam cakap formula x kuasa n, kenapa u pula? Jangan macam gitu Okay, so u kuasa 6 over 6. 1/3 kat luar ni jangan lupa Okay, so plus c. Okay, adakah jawapan kamu akan tinggal macam ni je? Tak. Adakah perjalanan cerita kamu dah berakhir ke belum ni? Belum. Belum lagi. So nak buat apa? Substitute balik.
Lahirkan. Yes, okay. You can simplify yang ini. Boleh simplify. Maksudnya 3 darab 6 dapat 18 kan. And then U ni kat sini ni. Function asal kita adalah function of X. Jadinya jawapan akhir mesti kembali kepada yang asal. Mesti tukar balik. So, kita akan dapat U kita tadi apa? 1 plus 3x kuasa 6 over 18 plus C. So this is your final answer. Ini jawapan akhir kamu. Mesti tukar balik dalam term C. Term C pula. Term X. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ada nak tanya tak setakat ini? Tak ada. Okay, so bila kamu jumpa function yang macam ni dikira kompleks lah sebab kuasa dia lebih daripada 3. Kalau kuasa 3 still kamu boleh guna U substitution, tak ada masalah. Kalau kamu nak expand pun boleh, tak ada masalah. Tetapi bila kuasanya dah lebih, kuasa 4, kuasa 10, sangat possible untuk kamu expand kan. So kita boleh guna U substitution. Okay. Meda recap balik, kita let U function yang dekat dalam ni, and then after you differentiate, you can jadikan dx ni sebagai subjek. Okay, lepas tu baru kita gantikan ni replace x tu dengan U yang kita dah ada tu lah. Okay, and then integrate macam biasa, last kali baru kita gantikan. Okay, boleh ke tak boleh? Boleh. Ya. Kalau guna cara lain boleh, tapi jawapan dapat sama. Cara lain sebenarnya ada formula, betul. Kamu nak guna cara lain tu macam mana? Integrate yang function ni, then dapat bracket 1 plus 3x power of 6 over 6 times with yang bawah tu times with differentiation of inner function. Yeah, okay. Betul. Kalau kamu kamu ingat, tak tahu lah madam, tak pasti kamu ada belajar ke tak dulu sebelum ni, selain daripada function yang tadi yang kita integrate yang ini kan, kita dapat x n plus n plus 1 over n, kita juga ada lagi satu formula di mana kalau kamu ada ax plus b kuasa n, you can use formula di mana kita ada ax plus b kuasa n plus 1 over dengan a n plus 1. Samalah macam kamu cakap tadi. Okay, sama. Boleh juga, boleh je guna kalau soalan dia tak suruh guna use substitution, kalau bentuk macam ni you can use the formula. Tapi biasa dalam final dia tak bagilah formula ni, biasa dia tak bagi. Okay, faham tak? Boleh je guna, you can use this formula. Tak ada masalah, tapi dengan syarat, okay, this formula hanya betul, okay, hanya diterima sekiranya function dekat dalam ni adalah linear sahaja. Linear function. Kalau ada ax square, dah tak boleh guna this function lagi dah. This formula. Faham tak? Faham, madam. Okay. So kalau function dekat dalam linear, you can use this formula, no problem. Unless kalau soalan dia cakap use integration by substitution, then you need to use this technique lah. Kalau tak, madam bagi markah jawapan je nanti sebab kamu tak mengikut arahan dia. Tapi kalau dia cakap macam ni, evaluate the integral, so tak ada masalah, boleh guna formula. Okay, tapi biasanya dia tak bagilah soalan macam ni, sangat simple, dia tak bagi. Dia bagi soalan lain yang lebih mencabar. Okay, macam mana mencabarnya? Okay, marilah kita melihat bersama-sama. Okay, so kita akan tengok contoh yang berikutnya. Okay, tak ada nak tanya kita tengok contoh lain supaya kamu lebih mungkin soalan tadi lebih simple. Madam bagi soalan yang lebih kompleks sikit. Tak adalah kompleks sangat tapi okay lah, okay. So let's say madam ada this function, kita ada 1 tambah 3x square kuasa 4. Namanya letak x kat sini lah.
Itu dia macam mana madam nak integrate ni. Nanti ada add, lepas tu ada satu lagi function inner function yang duduk dalam penjara, lepas tu ada pula power dekat luar ni. Bila kamu jumpa bentuk soalan macam ni, kamu tak boleh directly integrate macam yang sebelum-sebelum ni. So apa yang kita nak buat, kita kena buat apa? Apa yang teknik yang kita boleh gunakan? Teknik apa kita boleh gunakan? Use substitute. Use substitution. Okay, so antara X dengan 1 plus 3X square ni, yang mana yang kita akan choose sebagai U? 1 tambah 3x. 1 plus 3x. Yes, okay. Kebiasaannya function yang kita akan let sebagai U adalah inner function. Ataupun ada jugalah tips-tips lain yang mungkin dalam note lain ke, dia bagi tahu function yang paling panjang. Okey, yang paling panjang ni akan jadi U. Okey. So kalau ataupun kamu boleh tengoklah yang mana yang terkurung dalam penjara, itulah yang kita akan gunakan dia sebagai U. Okey, so now kita akan let U, okey, let U sama dengan 1 plus 3x square. Okey. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh madam. Alright. And then apa nak buat ni, takkan nak tengok je nak buat apa ni. Buat differentiation. Kita differentiate U with respect to X lah. Okay, so du. 6. Sebenarnya kan kamu tak tulis dx kat sini pun boleh. Kat sini kamu letak tinggalkan jadi U dekat sini. Lepas tu kat sini kamu just differentiate macam biasa. Kita akan dapat 6x dx. Okay, macam tu. Okay, du equal to 6x dx, and then kamu, okay, tadi kan madam tunjuk, tak apa, madam tunjuk yang ni dulu, nanti kita compare. Okay, tadi yang kita buat adalah kita tinggalkan dx sorang-sorang, betul? Betul. Betul tak kita tinggalkan dx sorang-sorang? Betul. Okay, sekarang ni contoh ni pun madam tinggalkan dx sorang-sorang juga. Okay, tinggalkan dx sorang-sorang, so kita akan dapat apa? Madam du tinggalkan over dx 6x. sorang-sorang, so kita dapat du over 6x. Okay, dah settle, dah dapat dx, dah tukarkan u, baru kamu nak buat apa? Takkan nak termenung je, nak buat apa pula ni? Gantikan, betul tak? Kita akan replace u ni dengan dx yang kita dapat tadi ni dengan du over 6x. Okay, so kita ni madam boleh baliknya macam ni kuasa 4 dx. Okay, so sekarang ni kamu gantikan u dulu. X ni kita tak buat apa-apa kan tadi. Kita tak ada tukar-tukar ke apa-apa kan. So kita tulis je balik X. Okay. And then 1 tambah 3x square ni dah bertukar jadi apa? Dah tukar jadi apa ni? U. Yes. U. Okay. So U kuasa 4. Betul? Betul tak? Ya madam, ya. Betul. Allah, jawablah madam cakap ni. Sabar je lah madam dengan kamu ni. Okay, kemudian dx ni pun tadi kita kena tukar juga kan in term of u. So kita akan dapat apa? U over 6x. U over 6x. Okay, dekat step sini, when you dah replace u dengan dx kita dah gantikan, you need to make sure there is no more x term. So kalau ada apa kita nak buat, yang ini boleh simplify tak? Boleh, madam. Kita boleh simplify kan this x dengan yang ini, so you can simplify, and then kita ada constant kat sini. Kamu terpulang kepada kamu nak bawa keluar pun boleh, madam bawa keluar je lah. So madam akan tinggal u kuasa 4 du. Okay. Dah. Ada lagi tak term x dekat sini? Ada lagi tak term x? Tak ada. Tak ada madam. Dah tak ada kan. Bila dah tak ada any term x, baru kamu boleh integrate. Then you can integrate macam biasa. Selagi ada term x, kalau ada lagi term x dekat sini, nanti mesti kamu kena buat sesuatu lah untuk paksa dia jadi u.
Okay, tetapi yang ini when you simplify dah tak ada term X. Okay, baru kamu integrate. So, integrate je lah macam biasa. Integrate dapat apa? U kuasa 5 over 5 plus C. Okay. And then macam biasa kita tak nak U, kita nak X. So apa nak buat? Tukarkanlah balik. Kita akan dapat 1 plus 3x square kuasa 5 over 30 over 30 plus C. Okay, dah siap. Okay, ada soalan tak? Nampak tak permainan dia? Kalau tak nampak, tak berapa nampak, tanya dekat mana yang kamu tak jelas. Ada soalan nak tanya dekat sini? Ada soalan tak? Ada. Okay. So yang macam soalan pertama, example pertama, dia tak ada X dekat luar kan? Dia ada function and then kuasa dia je lah yang lebih daripada 3. Okay. And tetapi yang untuk kes kita yang ini, kita ada 2 function and then ada function dekat dalam ni pasal ada kuasa pula. So kita tak boleh differentiate macam integrate macam biasa, you need to use substitution. Okay, yang macam dekat sini step yang ini ada lagi satu cara. Okay, sebenarnya sama je. Okay, cumanya untuk yang ini tadi kita dah let U sama dengan 1 tambah 3x square. Kemudian Madam differentiate du. Yang ini differentiate ni dapat 6x dx. Lepas tu kan Madam compare di 6x dx ni dengan function yang selain daripada u yang kita pilih tadi. Yang ni kita dah gunakan dia sebagai u, betul tak? Betul ke tak betul? Yang ni kan kita dah guna, lepas tu kita ada tinggal, function yang tinggal adalah, Allah Madam tak nak guna yang ni. Function yang tinggal adalah x dx. So Madam compare, yang dekat sini Madam ada x dx, yang ini Madam ada 6x dx. So Madam nak jadikan 6x dx ni, Madam nak jadikan dia sama macam x dx. So apa Madam buat? Madam bawa 6 ni pergi ke belah kiri. Nampak tak? Madam jadikan dia sebagai du over 6 sama dengan x dx. So term yang tinggal x dx, yang dekat sini pun ada x dx. So kita tahu x dx ni adalah du over 6. Nampak tak? Nampak tak? Apa yang Madam nak sampaikan ni? Alah. Nampak ke tak? Nampak tak? Kalau tak nampak bagi tahu. Nampak ke tak? Tak faham? Okey, macam ni. Sekarang ni, yang ni step kita sama kan? Yang ini sama je. Okey, sama. Yang ini kita jadikan dia di X sorang-sorang. Tetapi yang ini, Madam compare kan function yang dekat sini dengan function yang tinggal dekat integral yang asal tu. Yang ni kita dah guna sebagai u. Kamu hanya tengok function yang tinggal adalah X dengan dx. Betul tak? Kita ada function X dengan dx. Betul tak? Term yang tinggal adalah X dx sahaja. So Madam nak jadikan belah sini, belah kanan kita ni, right hand side Madam ni adalah X dx. So kalau Madam nak jadikan dia X dx, Madam kena bawa 6 ni pergi belah kiri lah, betul? Sebab kat sini ada 6x dx, Madam nak X dx sahaja. So Madam pindahkan 6 ni to the left hand side. So Madam akan dapat du over 6. So bila tiba masa kamu nak substitute, okey, bila kamu nak substitute ni 1 plus 3x square kuasa 4 dx ni sama dengan, okey, so bila kamu nak substitute, kita dah tahu dah 1 tambah 3x square ni adalah u. So dia akan jadi u kuasa 4, betul? Betul tak? Okey, and kita dah tahu x dx sama dengan du over 6. So sama je.
6 ni constant, kita bawa je lah keluar. Kita akan dapat U kuasa 4 DU. Sama tak dengan yang ini? Sama tak di situ? Sama madam. Sama je. So, sekarang ni terpulang kepada kamu. Kalau kamu lebih suka jadikan DX ni seorang-seorang, tak ada masalah. Kamu boleh buat macam ni. Ataupun kalau kamu nak senangkan kerja kamu, kamu tak nak simplify nanti, so kamu boleh compare dengan function yang tinggal. Macam yang ni ada X dx. Dekat sini kita ada 6X dx. So kita tak nak 6 ni, kita campaklah di belah kiri. And then kamu substitute macam biasa je lah. Faham tak ni? Faham. Madam, sebenarnya Madam lagi suka yang ini. Tapi kebanyakan student dia prefer guna yang ini. This method. Maksudnya diselesaikan cara macam ni. Dia jadikan DX sebagai subjek. Boleh je. Madam terima je dua-dua. Cuma yang ini pada Madam lah dia mengurangkan kerja sikit sebab bila kamu ganti tu dia terus in term of you. Tetapi yang ni kadang-kadang student dia lupa nak simplify X dengan X ni. Itu yang mistake yang kamu selalu buat lah. Tetapi sebenarnya terpulanglah kamu mana-mana terpulanglah. Yang mana kamu rasa senang, kamu boleh apa? Boleh pilih lah mana-mana kamu nak guna. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Ni dah akan bagi lagi contoh sebab masa kita pun dah nak habis. Contoh lain yang Mira nak bagi kat kamu. Ada tak yang lagi mencabar sikit? Semuanya macam senang-senang. Okey, kita tengok ni contoh yang lain Kita pun dah nak habis masa dah ni. Yang ini Madam just bagi idea je dekat kamu, nanti kamu cuba buat lah. Okey. So Madam idea. Okey. 3x square x cube plus y dx. Ni x cube Okey. Lepas tu number 4 Madam idea. X square plus y dx. And then number 5 kita bagi lagi lebih kompleks sikit. X over 1 tambah 3x square kuasa 4. Number 6. Ini x square plus 1 over x minus 1 dx. Okay. Okay. So yang ini Madam nak kamu cuba. Ada lagi satu lah nak bagi. Ada satu. Dia kan substitution ni bila kamu dah macam biasalah Madam cakap, bila kamu dah biasa buat, kamu akan dapat idea tu. Kau tak payah pening-pening. Okay, yang ni kena guna substitution. Macam tu. Dia tak perlu kamu bersusah payah nak pening-peningkan diri. Okay, contoh kalau Madam ada apa ya? Okay, 7x 1 tolak 4x kuasa 4 dx. Banyak ke Madam bagi ni? Tak apalah. Kamu cuba je. Kalau tak boleh buat, baru kita discuss. Okay, yang ini Madam bagi lower and upper bound. Okay. Alright, kalau kamu tengok soalan ni, semuanya macam complicated kan? Yang ini dalam macam gini. Pecahan, lepas tu yang ni okey lagi lah. Yang ni pecahan, lepas tu ada kuasa 4 pula. Yang ni dah ada pecahan, lepas tu ada root pula. Macam mana nak buat tu? Ni semua kita akan solve gunakan U substitution. Okay. Alright, so Madam nak kamu cuba. Okay.
Alright, Madam nak tanya kamu lah. Okay, kita ada 3x square dot root of x cube plus 1. So kamu tak boleh expand kan? So tentu kamu kena guna U substitution. Okay, so yang mana satukah akan menjadi your U? U kamu yang mana? 3x square ke ataupun yang dekat sini? Square root tu. Okay. Alright. Satu lagi Madam nak highlight dekat kamu. Okay. Macam Madam cakap tadi, kita akan ambil the inner function kan? Betul? Inner function. So, function yang kita akan jadikan sebagai U adalah yang ini. X cube plus 1. This is your U. Abaikan all the roots, all the power. Kan macam tadi soalan kita kan tadi macam ni kan? Tak ada x square minus 1 kuasa 42 lah contohnya. So U kita akan ambil yang dalam ni saja. Power ni kita buat apa? Kita biarkan je kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Betul Madam. Yes. So jangan consider the root ni. U kita hanya ambil function di dalam sahaja. Yang kuasa kat luar ni, yang ni kalau ikutkan kuasa 1/2. So kita abaikan je. Faham tak? Faham ke tak? Faham Madam. Tak kisahlah dia dalam kuasa cube root ke, U kita yang dekat dalam ni lah. Okay, yang ni U kita. Okay, bila bentuk ratio macam ni, U kita yang kita akan pilih biasanya yang dekat bawah lah, denominator. This is your U. Okay, boleh? Boleh tak? Okay, kalau macam ni, this one, which one is your U? Yang mana satu U kamu? Soalan mana Madam? Yang ini number 5. 1 tambah 1 plus 3x square. Yes. 1 plus 3x square. This is your U. Kuasa 4 ni nak guna ke tak? Nak ambil ke tak dia ni? Nak pilih ke tak? Tak, dia tak abaikan, terpilih. Madam. Abaikan dia. Sebab dia tak terpilih. Yang terpilih nak wakilnya adalah U. Yang ini lah 1 plus x square. Sama macam ni. Yang ini sahaja. Root ni abaikan. Yang ni pun sama, ni pun sama. Okay, Madam nak kamu cuba buat. Okay, so yang ini dengan ni dia kompleks sikit. Kompleks sikit ke? Dia macam mencabar minda kamu sikit. So Madam nak tengok ada tak yang berjaya. Okay, Madam rasa tu je lah kot yang Madam nak bagi tahu kamu. Okay, sekejap lagi satu Madam nak apa ni? Madam nak ingatkan lagi sekali, ingat before kamu nak integrate, okay, before you integrate apa semua, make sure all the terms mestilah in term of U. Of U no X. Tak boleh ada variable X. Kalau misal kata ada, contohnya ada X. Okay, kamu dah tak ada benda nak simplify, kita akan go back to U yang kita pilih. Ni Madam bagi idea sebab nanti ada soalan yang kamu kena fikir. Sekiranya ada term X lagi yang tinggal, yang mana kamu tak boleh nak simplify ke apa-apa dah, kamu akan go back to U kita yang kita pilih tadi. Kita akan jadikan X in term of U. Kita akan jadikan X in term of U. Maksudnya contohlah macam ni kita ada 3x square contohnya. So kamu akan tukarkan X ni in term of U. Maksudnya X sorang-sorang. X sama dengan apa? So dekat sini dia akan jadi function of U lah. Baru nanti kamu gantikan replace X yang tinggal tu nanti. Mungkin kamu tak nampak tapi kamu akan jumpa benda tu nanti kan dekat sini. Dekat soalan 6, 7, 8 ni nanti. Okay, boleh? Boleh tak? Okay Madam. Alright, so Madam nak kamu cuba sebab kalau kamu tak cuba, kamu tak tahu kan nanti kat mana apa yang Madam cakap ni, popa-popa, kamu pun tak tahu. So you can try and then kalau ada masalah boleh tanyalah. Okay, boleh Alright, so attendant lama, attendant Madam lupa pula semua ada ke attendant?
Madam buat poll lah kejap lagi kamu buka poll. Kamu buatlah poll tu, nantikan poll tu sebagai attendance nantikan. Okey, boleh tak? Boleh ke tak?